Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pengajian ringkas zaman akhir bagi kali yang ke-39. Maklumat yang agak terkini. Yang pertama, gempa bumi bermagnitud 7.3 berlaku di Filipina. Sehari sebelum itu di Sumatera 5.3 skala Richter. Yang terkini di Filipina juga, di Mindanao 5.4. Ini semua tentera Allah dalam rupa tanah. Seterusnya, selepas dilanda kebakaran berhari-hari di Turki, kini di sebelah utara Turki pula dilanda banjir besar. Setakat ini 13 orang cedera. Api pun kena, air pun kena. Ini pun tentera Allah juga. Yang ketiga, pasukan perisikan Amerika Syarikat memberi amaran Taliban akan menguasai ibu negara Afghanistan, yakni Kabul, dalam tempoh 90 hari lagi. Lebih kurang 3 bulan lagi. Pada Jun lalu, beberapa media AS mendedahkan perisikan negara itu memberi amaran bahawa ibu kota Afghanistan bakal lumpuh di tangan Taliban dalam tempoh 6 bulan. Sekarang ni dia kata 3 bulan je. Yang lebih terkini, pasukan Taliban ni sudah pun mendapatkan wilayah Ghazni, Herat, dan sekarang ni sedang berperang di bandar kedua penting di Afghanistan, iaitu Kandahar. Nampak macam lagi cepat nampaknya nak mencapai Kabul. Seterusnya, angka korban kebakaran hutan Algeria meningkat kepada 65 orang. Ini tentera Allah, api. Yang kelima, Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia berkata, majoriti ibu bapa bimbang nak menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi mereka berharap dapat kaji semula cadangan nak buka sekolah pada September ini. Yalah, kalau kita perhatikan pun sekarang ini kes sekitar 20,000 sehari. Parlimen yang ramai ahli-ahli dia dah lengkap 2 dos pun, dan mereka ni orang-orang dewasa yang bijak-bijak, yang tu pun tak dibuka kan. Ini pula budak-budak remaja yang di sekolah, di dalam sekolah pun saling duk bermain bergurau kan. Di luar sekolah dah di luar kawalan kita dah. Yang dalam pengangkutan awam lagi. Okay. Seterusnya, utusan melaporkan suntikan dos ketiga keluaran AstraZeneca dilihat kurang berisiko untuk menyebabkan komplikasi darah beku berbanding suntikan pertama dan kedua. Suntikan dos ketiga AZ berkemungkinan mencetuskan ancaman yang kecil. Suntikan dos ketiga mungkin tidak menyebabkan kesan sampingan yang teruk. Panjang lagi lah. Yang ni tuan-tuan baca sendirilah di internet dalam utusan. Okey, slot seterusnya, hal-hal lain. Semalam kita ada kongsikan tentang amalan membumikan diri, bukan mengkebumikan diri. Jadi ada persoalan, macam mana dengan orang yang kurang berpeluang? Dia kurang berpeluang nak turun ke tanah kan. Terutamanya bagi yang tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat, yang ada keuzuran dan sebagainya. Jadi sekiranya dah ada kekangan, tak buat pun tak mengapa.
Sebab amalan ini dia sekadar amalan yang bernilai tambah. Bukan kata tak buat tu kita dapat sesuatu kemudaratan ke, kan tak ada nampak ke situ. Tapi kalau nak usaha juga, mungkin ada juga jalan ikut amalan orang tua-tua. Cuma dari segi khasiatnya itu mungkinlah tak sama, tak sebandinglah dengan kita turun sendiri kan, berjalan di rumput, di atas tanah, di pasir. Tapi sekurang-kurangnya adalah sikit antara kaedahnya. Satu, kita boleh ambil tanah, kita letak dalam bekas. Kita letaklah di rumah kita, dalam rumah. Sesekali kita pijak-pijak. Memang ada orang pun dia buat dalam rumah dia tu satu kawasan yang dia bolehlah 2-3 langkah pergi, 2-3 langkah balik, dia boleh melangkah di situ. Kawasan tu memang dia letak tanah lah. Ada juga. Jadilah letaklah tanah biasa ke, pasir sungai ke, pasir pantai ke, mana yang sesuai. Boleh dibuat dalam keadaan kita berkasut atau berkaki ayam. Bahkan orang yang tak boleh bangun pun, orang yang berkerusi roda kan, boleh je letak kaki di situ. Cara yang kedua, kita boleh guna daun-daun. Saya tak ada ilmu ini, tapi dengar orang-orang yang pandai berubat ni boleh buat. Rujuklah kepada orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Ada daun-daun tertentu kan, tumbuhan-tumbuhan tertentu yang berkhasiat, yang kita boleh letakkan di rumah kita untuk dipijak lah. Kita berjalan selang berapa hari, dia dah layu, dah kering dah semua, bubuhnya baru pula lagi. Ada juga. Dan yang ketiga, orang dulu-dulu pun dia ada bungkus ramuan-ramuan, dia buah pasir, dia buah tumbuhan apa semua kan, dengan minyak-minyak. Saya pun tak ada ilmu ini. Boleh dia balut di kaki. Ada juga. Dan seingat saya awal tahun 2000-an dulu, banyak keluaran syarikat daripada luar negara ni, mereka perkenalkan benda yang boleh ditempel di kaki tu kan. Katanya adalah herba ke apa dalam tu. Tapi yang tu kita pun tak tahu ya ke tidak kan. Sekiranya kita dapat buat sendiri dengan bahan-bahan tempatan, tempat kita duduk, tempat kita berpasak ni, lagilah bagus. Bolehlah cuba kan. Namun begitu, jika dapat bumikan diri secara semula jadi, yang tu lagilah bagus. Zaman awal Islam dulu ni, memang biasalah masjid-masjid lantainya tanah belaka kan. Saf pula rapat-rapat. Lepas tu solat pula di tanah. Kalau berlapik pun lapik yang nipis saja kan. Jadi saf rapat-rapat tu pun dia ada khasiat-khasiat dia. Kemudian dapat bumikan diri pula, memang cantik lah. Bertambahlah khasiat. Yang kedua, hal-hal lain. Bolehkah amal lafaz zikir harian Tariqat Ghazaliyah itu dibuat lebih daripada 1000 kali sehari? Sebenarnya tak salah, tetapi dianjurkan 1000. Tambahan lagi, kita dah mengijazahkan amalan untuk zaman akhir kan, yang 1000 itu dibuat semua serentak dalam sehari, dah jadi 7000 dah, banyak dah tu. Lebih-lebih lagi, bukan itu saja amalan kita. Amalan kita sehari-hari ni banyak. Yang fardu dan yang wajib tu lebih utama. Selain itu, solat-solat sunat pun hendaklah ada. Baca Quran, tadabbur, jangan dilupa. Lafaz zikir nama kekasih, Allah, 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 nama kekasih yang kita cinta, di mulut, di hati atau di kedua-duanya. Nak kena sampaikan dakwah, sama ada secara isyarat, secara bertulis, secara bergerak, berkelakuan atau berkata-kata. Semua ni pada setiap hari kena laksana. Dengan kerja-kerja harian kita lagi jadi banyak. Sebab tu dianjurkan 1000. Kalau buat amalan untuk
Zaman akhir itu dah 7,000. Jangan tumpu yang itu saja kan. Banyak lagi benda nak kena buat ni. Okey, pengisian kali ini nak sambung kisah tentang Najat. Dari Najat ini datang banyak masalah sejak zaman dulu sampailah sekarang. Kali ini kita tengok antara masalah-masalah besar yang pernah berlaku oleh orang-orang dari Najat, khususnya kepada Hijaz. Yang pertama, Malik bin Auf. Dia ini satu orang yang berasal dari Najat. Dia pernah pimpin suku Hawazin dan Thaqif untuk serang umat Islam. Serangan dia ni pada 8 Hijrah, zaman Nabi. Mula-mula dia bercadang nak serang Nabi dan tentera Islam dari Madinah yang nak pergi buka kota Mekah. Dia cadang nak serang masa itulah, sebab dia jangka kan nak kuasai kota Mekah ni akan ambil masa yang lama. Masa tengah tentera Islam dek kepung tu, dia nak serang. Tapi dengan kuasa Allah, mudah saja tentera Islam ni dapat menguasai Mekah dan membuka semula Mekah. Sebab itu dia tak sempat nak serang waktu itu. Pertentangan dengan tentera Malik bin Auf ini mencetuskan Perang Hunain. Perang Hunain ini berlaku dikatakan 15 hari selepas daripada pembukaan kota Makkah. Nabi Muhammad siapkan 12,000 orang askar. Khabarnya 10,000 daripada tentera Madinah yang datang ke Makkah dan 2,000 lagi daripada orang-orang di Makkah yang masuk agama Islam lah kebanyakannya. Jadi 12,000 orang. Mereka ni pergilah menyerang Malik bin Auf. Malik bin Auf ni bijak juga orang dia kan. Dia pakar tentera juga. Jadi pada awalnya tentera Islam ni terpukul. Kerana di Hunain itu tentera Malik sampai terlebih dahulu. Mereka sampai terlebih dahulu, dia susun askar-askar dia di dalam gua-gua, di kawasan-kawasan tinggi, tempat-tempat strategik dia ambil dululah. Bila tentera Islam sampai, tentera Islam pada awalnya tu terpukul. Tapi kemudiannya tentera Islam lawan balik dan berjaya membuatkan musuh-musuh ni lari ke arah Taif. Sampai di Taif mereka ni dikepung. Dan hasilnya mereka serah dirilah. Dalam pertempuran tu ramai dah mati, tapi akhirnya mereka ni menyerah diri. Dan Malik bin Auf sendiri memeluk agama Islam. Yang kedua, ini yang lebih masyhur lagi ceritanya, tentang Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, satu tempat di Najat juga. Musailamah ini dia daripada Bani Hanifah. Bani ini terkenal dengan kemahiran buat pedang. Jadi mereka ni memang orang yang handal berlawan. Musailamah ni awalnya dikatakan sebagai seorang tabib lah. Kemudian dia jumpa Nabi dan dia masuk Islam. Lepas itu dia mengaku diri dia pula Nabi. Bahkan dia hantar surat kepada Nabi untuk berunding. Nak berunding pula dengan Nabi. Tapi Nabi tolak lah. Sebab kononnya dia pun Nabi, Nabi pun Nabi. Jadi nak bahagi dua lah. Belah Najat ni, dialah yang jadi penguasa. Belah Hijaz sana, Nabi Muhammad lah penguasa. Macam tu pula dah. Jadi selepas Nabi Muhammad SAW wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman tu berlaku pertempuran lah. Dan akhirnya Musailamah ni kalah. Tentang surat dia kepada Nabi, antara isi kandungan surat dia, daripada Musailamah pesuruh Allah kepada Muhammad pesuruh Allah, sejahtera ke atas kamu,
sesungguhnya aku berkongsi bersama perintah daripada Allah. Dan sesungguhnya bagi kami separuh bumi, dan bagi Quraisy separuh bumi. Namun Quraisy kaum yang melampau. Khabarnya itulah antara isi kandungan surat dia. Jadi dia pun mengaku dia pesuruh Allah. Jadi bumi ni kongsilah. Belah Hijaz Nabi Muhammad lah, dan Quraisy sebelah Najd ni dia lah. Rasulullah pernah hantar utusan kepada Musailamah. Tak perang lagi, hantar utusan dulu. Bincang, pujuk kan. Tapi utusan itu disiksa sampai mati. Dalam keadaan Musailamah tu menentang ni, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, di Najd juga muncul pula seorang wanita bernama Sajah bin Al-Harth At-Tamimi daripada Bani Tamim. Dia seorang wanita, dia pun mengaku sebagai Nabi juga. Ada orang kata asalnya dia sudah pun masuk Islam. Ada pula orang kata dia belum lagi. Zaman itu dia asalnya Kristian. Wallahu alam. Asalnya dia ni satu orang tukang puisi, atau orang yang cantik berkata-kata, boleh pikat orang dengan kata-kata dia, dan dia juga satu orang peramal. Dia kemudiannya berkahwin dengan Musailamah. Nabi wanita kahwin dengan Nabi lelaki. Bila kalah perang, dia kemudiannya masuk Islam. Sajah. Asal ceritanya Sajah ini, dia memang berniat untuk berkuasa dah. Kemudian dia bertemu dengan satu orang tokoh dari sebelah Najd juga, Malik bin Nuwairah. Malik ni dia tak mengaku sebagai Nabi, tapi dia satu orang yang orang kata dari segi politik lah. Dia ni bincang-bincang dengan Sajah. Dia seolah-olah jadi panglima perang lah kepada Sajah. Walaupun asalnya ni dua kumpulan yang berasingan. Jadi mereka ini nak serang Musailamah. Musailamah takut. Kenapa takut? Sebab dia menghadapi dua musuh. Dia khawatir kalau dia berperang dengan Sajah dan Malik bin Nuwairah, yang pasukan Islam pun dia khabarkan siap sedia nak serang dia dah. Oleh sebab itu dia mengambil langkah berbaik-baik dengan Sajah dan Malik bin Nuwairah. Dia bodek, dia bagi hadiah, dia sambut kedatangan mereka. Bincang punya bincang. Akhirnya Musailamah kahwin dengan Sajah. Mereka berkongsilah wahyu-wahyu yang dapat. Bila berlaku peperangan itu, sampailah panglima Islam Khalid Al-Walid yang terkenal. Khalid ni dia ajak Musailamah lawan berdua. Setiap perang zaman itu, mula-mula nak perang tu dia ada duel kan, satu lawan satu. Beberapa orang lah, satu lawan satu. Lepas tu baru perang besar. Biasanya Sayyidina Ali lah, dalam hampir setiap peperangan dia duel. Tak pernah kalah Sayyidina Ali. Dalam peperangan ini Khalid ajak Musailamah duel, tapi Musailamah pun tak berani. Alasan dia, katanya dia Nabi. Khalid ni orang biasa, jadi tak layak untuk duel dengan dia. Jadi bila perang, Khalid ni buat berundur. Tentera Musailamah ingat menang dah, mereka pun kejar. Masa itulah Khalid dia pukul balik Musailamah, dan saki baki tentera lari ke satu kubu. Kubu ni dalam taman, orang kata cantik dan lengkap lah taman tu, ibarat satu kampung. Susah nak masuk. Dalam tu dah siap dah, segala kelengkapan semua ada dah. Musailamah lari ke kubu. Kubu itu disebut namanya oleh Musailamah sebagai Hadiqatur Rahman. Maksudnya taman kemurahan. Tapi akhirnya dia tewas di sana. Ramai mati, kalah lah tentera dia. Orang sebut tempat tu sebagai Hadiqatul Maut. Taman maut lah. Malik bin Nuwairah pun mati di tangan Khalid. Sajah kalau tak salah dia bertaubat masuk Islam. Seterusnya
Ada pula lagi orang yang bernama Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Dia ni pemimpin suku Asad di Bazakha. Yang ni pun di Najat juga. Asalnya dikatakan Tulaihah ini satu orang Tok Bomo lah. Masa zaman Nabi Muhammad, dia ni masuk Islam dah pun. Tapi sebelum tu dia pernah serang umat Islam dah. Dia serang umat Islam, kemudian dia jumpa Nabi masuk Islam. Selesai. Zaman Sayyidina Abu Bakar, selepas Nabi Muhammad SAW wafat, Tulaihah ni pula, dia mengaku Nabi pula dah. Jadi berlakulah peperangan. Panglima Islam Khalid juga. Khalid berperang dengan tentera Tulaihah ni. Kalah tentera Tulaihah. Hal ini menyebabkan Tulaihah ni dia lari ke Syam pada tahun 632 Masihi. Namun begitu, pada tahun 634 Masihi, dia masuk Islam semula. Masa tu zaman Sayyidina Umar. Zaman Rasulullah, mula-mula dia ni anti-Islam, lepas tu dia masuk Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar, dia mengaku Nabi, lawan Islam pula. Zaman Sayyidina Umar, dia patah balik. Jadi hidayah ni kita pun tak tahu kan. Bila dia masuk Islam kembali, dia jadi satu orang yang sangat bagus lah. Dia banyak berjihad, terutamanya dalam peperangan-peperangan sebelah utara ni lah. Memperjuangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, lawan dengan tentera Parsi. Dan dia mendapat syahid dalam satu peperangan yang terkenal, Perang Nahwan, pada 642 Masihi. Kemudian dari semasa ke semasa, adalah orang, kumpulan-kumpulan kecil dari Najat ni yang duk mengganggu wilayah Hijaz. Tapi yang benar-benar berjaya dan bertahan lama kejayaannya tu, tentulah kita sedia maklum, yang daripada nenek moyang keturunan Saud yang dulu, yang membentuk negara Saudi sekarang kan. Zaman dulu-dulu ni, mereka ni dengan sokongan Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas ajaran Salafi Wahabi tu, mereka ni serang berkali-kali wilayah Hijaz ni. Akhirnya dapat Hijaz. Itulah yang Hijaz tertakluk kepada Najat. Sebelum ini Hijaz lah yang lebih daripada Najat. Jadi mereka ni kuasai Hijaz lama lah. Sewaktu dalam proses kempen mereka nak menguasai Hijaz tu, ramai sangatlah orang yang terbunuh, yang cacat, yang cedera. Ramai keturunan Nabi Muhammad dan keturunan Quraisy ni yang maut, yang dihalau, yang terhalau keluar pun ramai dari Hijaz. Dalam kuliah yang akan datang, kita nak tengok benarkah Najat yang Rasulullah sebut itu ialah Najat yang sekarang, ataupun ada orang kata dah bukan situ, tempat lain. Nanti kita tengok hujah-hujah. Jadi rasanya untuk kali ini yang itu sajalah dulu. Apabila kita belajar dan mengamal ilmu-ilmu tentang zaman akhir ini, kita memang tak boleh lari lah daripada hadis Jibril. Itu selalu kita peringatkan dalam perkongsian-perkongsian kita kan. Kita sebut selalu hadis Jibril ni. Semua komponen hadis Jibril ini adalah ad-din. Nabi Muhammad cakap macam itu. Jadi semuanya itu adalah rukun. Mana mungkin kita mahu nak buang walau salah satu. Kita nak ambil Islam, iman, ihsan, yang as-sa'ah tadi, ini tak apalah, tak penting sangat lah, tak boleh. Semua kena diberi penekanan yang berat. Tentu tuan-tuan masih ingat lagi yang kita sebut sebagai piramid hadis Jibril. Dari bawah naik ke atas kan, susunan dia tu. Yang kita perhatikan, apabila manusia buat pengajian-pengajian tentang Islam, tentang fiqh, jarang kita dengar orang menentang. Sikit-sikit lah. Jarang ada orang-orang agama yang menentang. Apabila manusia buat pengajian tentang iman, tentang akidah, dah mula ramai yang mempertikai.
Bahkan orang-orang yang berpendidikan agama pun dah ramai mula nak pertikai. Kita ajar risalah Khursiyah rukun 13, sifat 20, rukun 13, sifat 13, sifat 20 dan sebagainya. Dah mula ramai dah yang berkontra. Naik tangga piramid, naik atas lagi. Apabila manusia buat pengajian-pengajian tentang ihsan, tentang tasawuf sufi, lagi ramai yang pertikai. Dan lagi ramai orang-orang yang berlatar belakang agama yang berkontra. Apabila manusia buat pengajian-pengajian tentang as-sa'ah, akhir zaman, zaman akhir, zaman fitnah, berkali ganda lah orang yang pertikai dan berkontra. Termasuklah orang-orang yang berlatar belakang agama juga. Ini semua lumrah. Sebab itu kedudukannya tu macam piramid. Sebenarnya setiap satu komponen dalam hadis Jibril itu dia ada ilmunya, ada amal-amalnya, dan ada tindakannya. Setakat ilmu, setakat pengetahuan, setakat maklumat, setakat info ni, orang tak hairan sangatlah. Tapi apabila dah mula ada amal dan tindakan, yang ini yang orang tak suka. Musuh-musuh Islam lagi lah tak suka. Setakat ilmu yang mati di dalam dada, musuh-musuh ni tak hairan lah kan. Tapi jika ilmu yang di dalam dada tu menjadi kerja, keluar dan menjadi tindakan, musuh-musuh dia mulalah tertekan. Musuh-musuh Islam. Jadi kita pegang teguhlah hadis Jibril. Kita pandang dan yakin bahawa semua komponennya sama penting. Semua komponen dalam hadis itu ada amal dan ada tindakan. Bukan setakat percaya dan yakin sahaja. Saya percaya ilmu akidah, tapi tak mau tindakan apa-apa. Tak mau belajar, tak mau bertindak apa-apa. Tak memadai. Kamu yakin tentang tungku ketiga tasawuf, tentang ihsan? Oh, saya yakin. Yakin je. Belajar tak mau, menyampai pun tak mau, amal pun tak mau. Tak memadai. Kamu yakin tentang as-sa'ah? Oh, saya yakin. Cukuplah saya yakin. Yakin saja. Dia ada amal dia, kena belajar, kena menyampai kan. Jadi kita terus sampaikan walau satu ayat, walau satu link, terutamanya kepada orang-orang yang kita kasihi. Lagi banyak kita tahu tentang kematian, ringkas kata, lagi cantiklah persediaan kita dan lagi nyamanlah perasaan kita untuk menghadapi dan melalui kematian itu. Sama juga dengan zaman akhir. Lagi banyak kita tahu tentang zaman akhir, maka lagi cantiklah persediaan kita dan lagi nyamanlah untuk kita menghadapi dan melaluinya. Kita cakap hari itu, Al-Mahdi, Nabi Isa, bahkan Dajjal pun ada pengetahuan tentang zaman akhir. Dan banyak pengetahuan mereka kan. Takkanlah kita orang-orang Islam ni sekadar nak yakin sahaja tanpa nak tahu apa-apa, tanpa nak buat apa-apa kan. Tak sesuai lah macam itu. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam